Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini memberi manfaat kepada kita dan menjadi sebahagian dari saham kebaikan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita akan berbicara di page Baitus Salam ini tentang satu topik yang berkait dengan sombong, penyakit sombong. Dan kita akan tengok satu artikel yang diterjemahkan oleh Pusat Bahagian Dakwah di Rabwah, Arab Saudi, dari artikel yang berbahasa Indonesia, insya-Allah, sebagai satu bahan pada kita, selain daripada akan kita tambah dari bahan-bahan yang lain, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bicara kita pada hari ini tentang sifat sombong. Oleh Syekh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita baca. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, selawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata-mata yang tidak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusannya. Amma ba'du. Di antara sifat-sifat tercela yang telah dicela oleh Allah dan Rasulnya ialah sifat sombong. Yang dimaksud sombong di sini adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali, yang dimaksud sombong adalah mengagungkan diri sendiri dan memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Adapun para ulama ada yang menjelaskan pengertian sombong dengan mengatakan sombong ialah seorang mengagungkan dirinya sendiri dan menganggap bahawa dirinya lebih baik dari orang lain. Menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Baik. Dan merendahkan serta meremehkan orang lain, ditambah sikap membanggakan diri pada keadaan yang seharusnya dia berasa tawadhu'. Dan kalau kita cermati dari dua pengertian di atas, maka kesimpulannya hampir sama dalam hakikat dan maknanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga diri. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memalingkan mukamu, maksudnya
membuang wajah, membuang muka dan memalingkan wajah dari orang lain kerana sombong. Sedang makna al-marahu adalah berjalan dengan angkuh. Maraha ni, al-marah. Wala tamshi fil ardi maraha. Bukan marah tu marah. Marah tu maksudnya berjalan dengan angkuh. Marah dalam bahasa Arab. Mendabik dada. Adalah berjalan dengan angkuh. Dan Allah Ta'ala pernah berfirman tentang Musa alaihi salam. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Jadi ini adalah doa Nabi Musa alaihissalam, minta berlindung dengan Allah daripada sifat sombong. Dan ia antara perkara yang kita minta doa kepada Allah agar Allah lindungi diri kita. Sifat sombong ni lah yang menyebabkan bahasa kita lah ni panggil ego pun ada. Sombong dengan diri sendiri. Ego pun ya, bongkak pun ya, al-kibr, rasa dia ni besar, rasa dia betul. Belagak lain, belagak. Sedangkan sombong dalam pengertian yang diberikan oleh syariat. Okey, kalau sombong dari sudut asas gitu. Sombong dari sudut syariat detail lagi. Bukan sekadar rasa dia besar saja tak. Malah dia senantiasa rasa dia betul. Sombong juga. Dan adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Qala rajulun, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Qala, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang masih memiliki sikap sombong di dalam hatinya, walau seberat biji sawi. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda, sesungguhnya ada orang yang menyukai kalau pakaiannya itu bagus dan sendalnya, yakni seliparnya baru. Orang suka pakai baju cantik, selipar baru. Maka Nabi SAW kata, itu termasuk kecantikan lah. Sebab Nabi kata, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Yang dinamakan sombong ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini sombong. Sombong yang sebenar ialah menolak kebenaran. Orang dah bagi tahu dah, berdasarkan bukti, dalil, hujah, apa yang dia buat ni tak betul. Tapi oleh kerana dia ni sombong, tetap juga dia kata, tak. Itu panggil istilah, pigs can fly, babi pun boleh terbang. Kata tu babi, tak. Kambing, babi, burung, babi, burung. Sekali terbang. Terbang pun babi. Kata babi pun boleh terbang. Rupa-rupanya orang putih pun pakai pernyataan tu. Istilah tu. Kalau kambing, istilah kambing boleh juga. Kambing boleh terbang. Maknanya apa? Tetap juga dengan kebatilan mereka walaupun terbukti salah. Jangan sombong, jangan tolak kebenaran. Saya pernah ini bersama sifat kibir ni, sombong ni, dia ada sifat degil, inad dia panggil, degil. Sombong ni juga degil. Dah tahu dah salah, hujah tertegak, tapi masih juga. Inilah yang berlaku kepada orang-orang kafir Quraisy apabila Nabi SAW mendatangkan mukjizat kepada mereka.
Dia minta bulan dibelah. Nabi belah bulan. Tetap juga dia tak beriman. Apa yang berlaku bila dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, dia tanya soalan-soalan tentang Masjidil Aqsa. Nabi jawab satu persatu. Betul sebagaimana yang mereka tanya. Tak beriman juga. Bila berlaku Kaabah dalam peristiwa surat dalam Kaabah, perjanjian mereka yang digantung dalam dinding Kaabah, sehingga Nabi SAW bagi tahu tak ada dah, sudah dimakan anai-anai. Mereka kata tak ada orang boleh rosakkan dia. Kalau rosak macam mana? Kalau rosak tak apa, kami lepaskan Muhammad. Akhir sekali bila buka, betul sebagaimana Nabi bagi tahu. Tak juga beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sombong. Sombong apa? Menolak kebenaran. Walaupun hujah dah ada, tapi dia tolak kebenaran. Nama dia sombong. Tapi kadang-kadang dia mari dia cerita berakhlak kat kita. Akhlak ni kena baik. Orang tu baik akhlak. Dia baik dengan akhlak dengan manusia, tapi dengan kebenaran, dengan Allah dia sombong. Yang ni tak baik juga. Okey. Jadi kita kena berakhlak dengan Allah nombor satu sekali. Allah berkehendak al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Bukan orang yang bawa dia. Kalau saya bawa kebenaran, bukan kebenaran tu milik saya. Kita menyampaikan kebenaran. Kebenaran milik siapa? Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu milik Allah. Jadi kalau kita menerima kebenaran, sebenarnya kita beradab dengan Allah. Kalau kita menolak kebenaran, kita bukan tolak orang yang bawa khabar tu. Kita telah berlaku sombong dan biadab dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah Nabi SAW kata, ghamtul haq. Sombong ni adalah menolak kebenaran. Dan meremehkan orang lain. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, sombong itu terjadi pada dua hal. Okey. Sombong yang pertama adalah sombong dengan Allah. Menganggap dirinya lebih besar dari Allah atau agama atau Rasulnya. Seperti anggapan Fir'aun serta orang-orang yang semisal dengannya. Yang congkak, bongkak lah bahasa kita ni. Okay. Yang bongkak enggan untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 27 sebagaimana yang kita baca tadi, wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Kerana Nabi Allah Musa telah mengajaknya kepada petunjuk dan jalan yang lurus, namun dirinya bongkak dan sombong, dan dengan angkuhnya mengatakan kepada kaumnya, faqala ana rabbukumul a'la. Okey. Wa fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Sebaliknya Fir'aun kata, akulah Tuhan yang paling tinggi. Sombong. Sombong dengan Tuhan, tak mengaku Tuhan tu. Okey. Malah dia rasa dia setanding Tuhan. Atau dia kata Tuhan tu tak ada, akulah Tuhan. Itu Fir'aun. Sehingga kerana kesombongan Fir'aun yang luar biasa. Luar biasa. So, kesombongan Fir'aun ni luar biasa. Allah menjadikannya pelajaran bagi orang yang datang sesudahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda kekuasaan kami. Inilah akhir perjalanan bagi tiap orang yang sombong dan durhaka.
baik sebelum Fir'aun maupun selepasnya. Semuanya sama akan mendapat siksaan yang pedih, seperti halnya mereka juga sama dalam meniti jalannya orang-orang sombong terhadap Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun inna kadzalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Maksudnya surah Safat ayat 33 dan 35, maka sesungguhnya mereka pada hari itu, hari kiamat, bersama-sama dalam azab. Jadi siapa yang sombong seperti Fir'aun, di akhirat akan duduk bersama dengan Fir'aun. Okay? Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri, yakni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong dengan Allah ni hak paling besar mudarat dia. Okay? Tidak beriman kepada Allah, itu maknanya sombong dengan Allah. Baik. Dan kesombongan, kenapa tak boleh sombong ni? Sombong ni makna akulah yang hebat. Oh, sombong, megah. Kalau kata belagak ni benda hak tak bersamana pun, tak ada, dia belagak ya, bukan benda hak betul kan. Pinjam kereta orang, pergi ke depan rumah mak mertua, belagak panggil, bukan kereta dia, kereta orang. Pinjam motor orang, rempit, tu panggil belagak. Nah, kalau sombong ni barang hak dia sendiri, memang betul hak dia. Bila dah ada dia tu, dia rasa dia ni lebih hebat daripada orang. Itu sombong. Jadi sombong ni kenapa tak boleh? Sebab sombong ni hanya layak bagi orang yang tidak ada orang yang boleh mengalahkan dia. Patutlah dia sombong. Pasal apa? Kita ni dalam kampung kita ni, kita hak hebat kali. Oh, akulah hebat kali. Kampung kita. Tapi untuk kita kata aku paling hebat, memang dari kampung kita tu kita hebat sekali. Tapi secara realitinya, kita bukan yang paling hebat. Sebab kalau panggil orang kampung lain, ada lagi orang lebih hebat. Kita lebih pandai. Tanya orang lain, ada lagi orang lebih pandai. Kalau kita lebih handsome, ada lagi orang lebih handsome. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni, sudut mana yang menyebabkan manusia sombong dengan manusia. Tapi paling utama ni sombong dengan Allah. Kenapa tak boleh sombong dengan Allah? Kerana sifat sombong ni hanya layak untuk Allah saja. Kesombongan yang merupakan kekhususan dari kekhususan yang dimiliki oleh zat yang maha perkasa, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja layak untuk sombong. Kerana apa? Kerana Allah tidak ada yang lebih hebat daripadanya. Lain daripada Allah tak layak. Kerana apa? Di atasnya ada lagi yang lebih hebat. Hatta kalau kata Nabi SAW tak layak untuk menyombongkan diri. Kerana apa? Kerana dia pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dah lagi orang lain? Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana yang Nabi SAW sebut dalam hadis qudsi. Qala Allah al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannam, akhrajahu Muslim wa Abu Daud. Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah jubahku, sedang keagungan adalah pakaianku, yakni dia milik Allah. Maka barang siapa yang mencabut salah satunya dariku, naza'ani ni bukan setakat mencabut, maknanya nak berlawan dengan aku, nak rasa itu dia punya, maka akan aku lemparkan dia ke dalam neraka, ke dalam neraka. Baik. Jadi tak layak orang lain. Tak boleh orang lain bersikap dengan sikap sombong kerana dia dianggap
mencabar ataupun merebut sesuatu yang milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengkhabarkan kepada kita bahawa sombong merupakan salah satu dari sifat-sifatnya penghuni neraka. Siapa yang ada dalam dirinya sifat sombong, kata Nabi, sifat sombong ni adalah sifatnya penghuni neraka. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajjatin naru wal jannah faqalat hadhihi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun wa qalat hadhihi yadkhulunid du'afa'u wal masakin faqala Allah azza wa jalla li hadhihi anta 'adhabi u'adzibu biki man asha wa rubbama qala usibu biki man asha wa qala li hadhihi anti rahmati arhamu biki man asha wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Muttafaqun alaih. Syurga dan neraka pernah berdebat. Neraka kata, syurga neraka pernah berdebat. Ingat korang yang berdebat ni. Suka berdebat ni. Syurga neraka pun berdebat juga. Neraka kata, aku disiapkan untuk orang-orang yang sombong dan angkuh. Syurga kata, aku pula dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan miskin. Maka Allah Ta'ala menegahi dan berfirman kepada neraka, hei neraka, engkau adalah azabku, yang aku azab denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Barangkali Allah mengatakan, akan aku mengazab denganmu siapa orang yang aku kehendaki. Lalu Allah berfirman kepada syurga, engkau adalah rahmatku dan akan aku sayangi denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Yani akan aku rahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki, dan tiap di antara dari kalian akan penuh dengan penghuninya. Muttafaqun alaih. Jadi syurga pun akan penuh, neraka pun akan penuh. Yang akan duduk dalam neraka orang yang sombong dan juga angkuh. Dan duduk dalam syurga antaranya orang miskin dan lemah. Kebanyakannya lah. Okay? Baik. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya sebuah kisah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia menceritakan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As pernah bertemu di Marwah. Keduanya terlihat dalam sebuah obrolan. Setelah itu Abdullah bin Amr pergi, tinggal Abdullah bin Umar yang terlihat menangis. Okey. Mana dia cakap-cakap, dia jumpa di Marwah, cakap-cakap, lepas tu pergi. Lepas Abdullah bin Amr pergi, tinggallah Abdullah bin Umar. Lepas tu tengok-tengok Abdullah bin Umar menangis. Ketika melihat hal tersebut, salah seorang sahabatnya bertanya dalam keadaan hairan, wahai Abu Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Beliau menjawab, orang tadi, maksudnya Abdullah bin Amr, mengatakan pernah mendengar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr akabbahu Allahu ala wajhihi finnar. Maksudnya, barang siapa yang masih ada di dalam hatinya seberat biji sawi dari sifat sombong, maka Allah akan mencampakkan dengan wajahnya ke dalam neraka. Allah akan mencampakkannya dengan wajahnya ke dalam neraka. Sebesar biji sawi je tuan-tuan. Tak ada banyak. Sebesar biji sawi je. Rasa sombong ni. Orang-orang yang sombong adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Mereka akan dikumpulkan kelak kepada hari kiamat dengan membawa kerendahan dan kehinaan di wajah mereka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat
orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Okey. Jadi hari kiamat azab kepada orang-orang yang sombong ini. Dan penjelasan Allah dalam ayat yang lain, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhull yanzuruna min tarfin khafi. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk kerana merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Adapun seksa yang akan mereka terima kelak pada hari kiamat adalah seperti yang digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adh-dharri fi suratir rijal yaghshahumudh dhul min kulli makan yusaquna ila sijnin min jahannam yusamma bulas ta'luhum naral anyar wa yusqawna min usarati ahli an-nar tinatal khabal. Akhrajahu Tirmizi. Kelak pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring seperti semut bermuka manusia. Kecil mereka ni. Dikelilingi kehinaan pada setiap tempat. Kemudian mereka digiring menuju, yakni diseret menuju penjara di dalam neraka yang bernama Bulas. Sedangkan di atas mereka adalah neraka Anyar dan minuman mereka adalah nanah darah yang mengalir dari kulitnya penduduk neraka. Di antara bentuk kesombongan adalah tatkala sampai kepada seseorang satu kebenaran. Dengar ni. Di antara bentuk kesombongan tatkala sampai pada seseorang satu kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dirinya enggan menerima serta tunduk padanya. Namun dirinya justru bersikap bongkak dan sombong. Okey? Tu sombong lah. Orang bagi hadis tak nak terima. Bagi ayat Quran tak nak terima. Nampak macam tawaduk, cakap dengan orang lembut, tapi bila berdepan kebenaran tak nak terima kebenaran. Maka inilah sebenarnya kesombongan. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpakan cubaan, yakni fitnah, ataupun ditimpa dengan azab yang pedih. Maka bagi orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, ada sebuah ayat yang diturunkan berkenaan dengan mereka. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Maknanya, kalaulah seorang tu tidak menerima penghukuman dari Allah dan Rasul, maka dia bukan lagi orang yang beriman. Dia belum sempurna imannya, atau dalam keadaan kalau hatinya engkar, enggan menerima, menolak pula, dia boleh terkeluar daripada agama. Okey? Mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak berasa dalam hati mereka satu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini sifat orang yang beriman. Dia terima keputusan Allah dan Rasul. Tapi kalau tiba-tiba bawa Quran, bawa ayat Quran, bawa dalil hadis, macam-macam dia tolak juga. Ini nama dia sombong. Okey, jangan sombong. Kita bimbang sekelumit sombong tu, perkara tu jadi sebesar zarah sekalipun kita takut dah. Ada sebuah hadis yang menceritakan akan kebenaran hal tersebut, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Salamah bin Ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu,
bahawa ayahnya pernah bercerita, pernah ada seseorang yang makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka Nabi kata, makanlah dengan tangan kanan kamu. Dia menjawab, aku tak mampu. Lalu Nabi berkata, kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu. Dan tidak ada yang mencegahnya untuk mentaati perintah Rasul, melainkan kesombongannya. Pada akhir hadis ayahnya mengatakan, maka dirinya, orang tersebut, betul-betul tidak boleh makan dengan tangan kanannya. Yang ni sombong. Bila Nabi bagi tahu pun dia kata, oh tak mampu makan tangan kiri, makan tangan kanan. Nabi kata, kau tidak akan mampu. Akhirnya hadis ni, di hujung hadis ni, orang tersebut betul-betul tangan dia lembek, jadi tidak boleh nak makan dengan tangan kanan. Baik. Kesombongan terhadap makhluk. Itu kesombongan dengan Allah dan Rasul. Ni sama-sama makhluk pun ada pula sombong. Adapun pengertiannya telah kita jelaskan, itu meremehkan. Tadi ghamtul haq. Ni apa tadi? Menolak kebenaran dan merendah-rendahkan manusia. Dan biasanya hal ini hanya muncul dari kalangan mereka yang rendah martabat dan memiliki kekurangan. Ini belagak tadi. Belagak, sombong belagak. Biasanya merendahkan orang lain ni, biasanya orang yang, kalau orang kaya pun separuh kaya je. Orang-orang betul-betul kaya jarang. Tengok raja-raja tak ada. Dia raja dah, nak sombong ke apa pun. Jarang tunjuk duit. Raja tak ada lah kata tabur duit atas tilang, barang atas tilang. Raja tak ada buat lagu tu lah. Ni orang tak cukup kaya je buat macam tu. Okay. Orang-orang yang rendah martabat dan memiliki kekurangan kerana mereka ingin mengganti kekurangannya dengan menampakkan yang memang bukan menjadi bahagiannya, sehingga timbul sikap sombong dari mereka. Kadang-kadang belagak ni dengan ilmu boleh belagak. Ilmu tak ada lah tara mana. Tapi dia punya belagak rasa pandai tu, habis orang mengaji tinggi pun kalah dengan dia. Oleh kerana itu telah datang sebuah penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semua bersikap rendah diri, tawaduk, sebagaimana yang baginda katakan dalam sabdanya, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yafkhara ahadun ala ahadin, akhrajahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku, hendaknya kalian bersikap tawadhu', jangan sampai salah seorang di antara kalian sombong di hadapan yang lain, kerana itu tidak pantas dilakukan. Al-Ghazali pernah mengatakan kesombongan adalah penyakit takut yang sangat ganas. Penyakit akut yang sangat ganas, penyakit parah lah. Yang boleh membinasakan orang yang terkemuka dari kalangan para makhluk, dan sedikit sekali yang boleh selamat darinya, baik dari kalangan ahli ibadah, zuhad, yakni ahli zuhud, maupun para ulama, terlebih orang awamnya. Bagaimana tidak bahaya, sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang masih ada di dalam hatinya sifat sombong, walau sebesar atau seberat biji sawi. Sesungguhnya sifat sombong yang dimilikinya sebagai penghalang untuk masuk syurga, kerana kesombongan akan membelokkan antara seorang hamba dan akhlak kaum muslimin secara umum. Sedangkan akhlak mulia adalah pintu dari pintu-pintu syurga. Adapun kesombongan, maka dia akan menutup pintu-pintu tersebut. Di samping itu, orang yang sombong biasanya tidak mungkin sanggup untuk mencintai saudaranya sesama mukmin seperti halnya dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka tidak hairan kalau akhlak yang tercela, melainkan pasti orang yang sombong dengan berusaha dengan keras untuk boleh menjaga kesombongannya. Sebaliknya, tidak ada akhlak yang terpuji, melainkan dirinya tidak mampu untuk melakukannya kerana takut akan hilang kehormatannya. Dari sini menjadi jelas mengapa orang yang masih mempunyai sifat sombong, walau seberat biji sawi, tidak akan masuk
syurga. Okey. Di antara sifat sombong dengan akhlak yang tercela adalah satu hal yang saling bergandengan, yang saling mengajak satu sama lain. Di antara jenis kesombongan yang teramat buruk ialah yang menghalangi pelakunya untuk mengambil ilmu dan menerima kebenaran serta tunduk pada kebenaran tersebut. Ni sombong yang paling bahaya sekali. Sombong terhadap ilmu. Dan yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahawa sifat sombong ini mencakupi mensucikan diri dan membanggakan diri di hadapan orang lain, berbangga dengan nasab, harta, kedudukan, kekuatan serta kecantikan. Misalkan dari keturunan mulia sombong di hadapan orang yang keturunan rendah, walaupun dilihat dari sisi amalnya lebih tinggi. Orang keturunan tu keturunan rendah tapi amalan lebih tinggi. Jadi orang keturunan mulia kata aku lebih baik walaupun amalannya tak berapa. Orang kaya merasa sombong di hadapan si miskin yang tidak punya apa-apa. Orang punya jabatan, kedudukan, sombong di hadapan orang yang tidak bekerja. Wanita yang cantik sombong terhadap wanita yang pas-pasan. Pas-pasan apa? Lebih kurang. Pas-pas ya. Maka ingatlah setiap ukuran manusia dilihat dari ketakwaannya, sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Dan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladhina matau innama hum fahmu jahannam aw la yakununna ahwana 'ala Allahi minal ju'al alladhi yudahdihul khira'a bi anfihi innallaha qad adhhaba 'ankum ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba innama huwa mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiyyun annasu kulluhum banu adam wa adamu khuliqa min turab. Kelak pasti akan datang sekelompok orang yang berbangga-bangga dengan nenek moyangnya yang telah mati, yang keturunan dia. Mereka terancam menjadi penghuni neraka kerana perbuatan tersebut sangatlah besar di sisi Allah, tidak seremeh seperti halnya kalian mengusap kotoran dari hidungnya. Jadi benda ni besar, sombong ni besar. Bukan seperti kita rasa ni seperti mengusap kotoran dari hidung. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kebiasaan jahiliyah yang membanggakan dan sombong dengan nenek moyang. Akan tetapi seseorang itu hanyalah seorang yang beriman dan bertakwa atau seorang fajir yang celaka. Setiap kalian adalah anak cucu Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Sebagai penutup, kita ucapkan segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabatnya. Baik, habis nota kita hari ni. Saya minta itu apa tu? Tutup ni, anda nak ambil daripada tu. Anda buka apa tu? Bukan. Switch balik ke ni. Ke switch ke ni. Buka skrin ni. Buka skrin. Hantar buat kamera tu gambar saja. Ada buat lah. Okey, mana link tadi? Link tadi dah. Dah tutup dah. Mana bagi kan tak ada. Allah. Link mana bagi ni? Buat yang asak ni lemah ni. Masuk kamera. Masuklah kamera ni. Tak buka. Sat nanti ni. Macam cerita seram pula kan jadi. Orang lain dah tengok asap je. Tak tengok ni. Dah stop kan? Belum lagi. Belum.
Ada satu lagi yang nak sebut ni. Tidak hasap pun ni. Ni tak nampak kan dalam ni? Okay, kejap. Mana anak punya ni? Ustaz dah makan pagi kan? Tak. Tak ya, tekan ni. Ya, okey. Ada satu artikel dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan boleh tengok. Saya nak sebut beberapa ni. Berkaitan dengan Al-Kibr juga. Berkaitan dengan Al-Kibr. Yang dia bincang tentang Asbabul Kibr. Asbab Al-Kibr. Saya macam mana nak besarkan dia ni? Nak besarkan view dia macam mana saya? Nak besarkan dia sini. Tak ada situ. Tak ada. Tak ada. Zoom lah. Tak boleh. Tu bukan telefon tu. Baiklah. Saya baca, tuan-tuan mungkin itu. Kita nak baca sedikit tentang Asbab Al-Kibr. Okey, Asbab Al-Kibr. Kalau dia tunjuk di sini ada 7 asbab kibir. Sebab-sebab yang menjadikan kita sombong. Pertama, ilmu. Kedua, amalan. Ketiga, keturunan atau darjat. Keempat, kecantikan. Kelima, harta. Keenam, kekuatan. Kekuatan termasuk body sasa kau. Yang ketujuh, followers. At-takabbur bil atba'. Pengaruh. Pengikut. Bahasa kita mula dari follower. Ataupun geng. Ataupun kumpulan. Kampung kita dan sebagainya. Okay, saya ringkaskan. Ni saya tak perlu baca straight lah sebab ni bahasa Arab, tuan-tuan. Kita pergi kepada asbab. Sebab takabur. Pertama disebut ilmu. Ilmu ni bila dia belajar, dia rasa dia dah pandai. Bila dia berasa dia dah pandai, lalu dia sombong untuk menerima kebenaran dengan ilmu dia. Boleh jadi apa yang orang bawa tu lebih sahih daripada apa yang dia belajar. Maka dia menolak kebenaran kerana sifat dia belajar. Sedangkan belum tentu belajar ni dapat benda yang benar. Ada orang belajar dapat benda yang salah. Betul tak? Jadi dia sebut sebab takabur dengan ilmu ada 2. Wasababu kibrihi bil ilmi amra 2. Pertama, dia sibuk mencari ilmu. Tapi sebenarnya ilmu yang dia cari itu bukan ilmu yang sahih. Bukan ilmu yang sahih. Kerana kalau ilmu yang sahih, makin dia belajar, makin dia tunduk, makin dia belajar, dia tawaduk, makin takut kepada Allah. Allah Ta'ala kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah ni, orang yang alim. Makin alim, makin takut kepada Allah. Yang kedua, boleh jadi sebab sombong dengan ilmu, dia belajar dalam keadaan hati dia ni bukan untuk mencari kebenaran. Dia belajar boleh jadi untuk menampakkan dirinya lebih pandai. Dia belajar untuk apa panggil? Ya, fa innahu lam yashtaghil awalan bi tahdhibi nafsi. Dia bukan belajar untuk menyucikan diri dia, untuk membersihkan hati dia. Dia belajar adalah untuk menampakkan diri dia pandai atau untuk berdebat dengan orang, maka itu adalah sebabnya dia menjadi sombong dengan ilmu. Okey? Sebab untuk menjadi sombong dengan ilmu. Sebab itu orang belajar dia ada 3 peringkat, 3 jengkal. Lihadza qila al-ilmu 3 ashbar. Ilmu ni ada 3 jengkal. Jengkal pertama baru belajar berasa takabur, pandai. Berasa pandai kita. Masuk jengkal yang kedua, tawaduk, berasa rendah diri dah kita.
Masuk jengkal yang ketiga, alima annahu ma ya'lam. Dia pun tahu rupa-rupanya banyak lagi benda yang dia tak tahu. Okey. Bila orang tak berenang, macam orang berenang lah. Orang panggil orang tak berenang, berasa tengok orang berenang, aku boleh berenang. Dia pergi berenang kat kolam budak-budak. Berenang, oh pandai aku boleh berenang. Okey. Naik step yang kedua, berenang dalam air kolam yang besar ke tua, kat dada. Boleh lagi, oh berenang. Berasa, oh payah juga berenang ni. Tapi bila orang campak dia dalam lautan, atau sungai yang berarus, lautan yang luas, baru dia tahu bahawa sebenarnya dia masih lagi belum pandai berenang. Ilmu tu lautan yang luas. Boleh jadi kita baru belajar tu, baru kolam budak-budak baru, hok sekerat betih. Memang sedap lah kita panggil, oh aku pandai gitu. Wah kita ada bangun. Padahal kita baru belajar kolam sekerat betih. Pasal belajar kelompok kita. Cuma masuk kelompok besar sikit, belajar kolam orang tua. Kita pergi masuk universiti, bincang dengan budak universiti, bincang dengan guru kumpulan lain, buat diskusi. Oh, dia tu lagi pandai kecek dengan kita. Tu, lepas tu kita terjun dalam dunia ulama. Ulama bahas kitab, mari pandangan, mari pandangan, dalil tu begini, dalil tu begini, usul fiqhnya begini, kaedahnya begini. Akhir sekali kita kata, rupanya aku tak pandai. Tapi, inilah sebenarnya bahaya apabila orang tak sedar bagaimana ilmu menjadi salah satu daripada sebab kesombongan. Baik, yang kedua, al-kibr bil amal wal ibadah. Sombong boleh jadi sebab amalan dan ibadah. Sombong boleh jadi dengan sebab ibadah. Okey? Sehingga orang rajin beribadah, dia rasa diri dia bila rawat banyak ibadat, dia adalah orang yang berjaya, dan orang yang tidak buat ibadat, orang itu tidak berjaya. Dia lupa bahawa Nabi SAW kata, apabila kamu mendengar seorang lelaki kata, habis dah, rosak dah orang zaman kita ni, maka dialah orang yang paling rosak. Kerana apa? Kerana dia tidak berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak kata atau dia tidak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia boleh mengatakan begitu sedang orang tu belum lagi mati? Boleh jadi masih ada ruang untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ba'dul ubbad, dia kata sini, setengah orang ahli ibadah, bila dia disakiti, bila dia dibuat naya, dia malah berani, dia kata apa? Tengoklah nanti Tuhan buat macam mana kat kamu. Aku harap kamu perut bucik lah, perut besar lah jadi. Bukan masalah isi perut ni, sorry. Contoh yang salah. Busung, orang panggil busung. Penyakit busung. Nah, aku harap kamu ni nanti dah, dia kata kau kena penyakit busung, baik kau tak berhenti dah, mati kata je. Dia kata apa? Dia menganggap, ni penulis ni kata apa? Dia menganggap orang tu akan dikenakan azab kerana menentangnya yang tinggi kemuliaan di sisi Allah. Sedangkan dia kata, ini adalah cita-cita orang jahil. Kerana sesungguhnya para nabi disakiti lebih daripada tu, tapi tidak mengharapkan musuh-musuh dia tu ditimpakan bala dan azab, sehingga Allah menangguhkan azab kepada mereka sampai hari kiamat. Apakah tiba-tiba dia ni lebih bisa, lebih hebat daripada para nabi, yang mana baru orang cela sikit, nak kena penyakit busung dan sebagainya. Aku menapai jauh, budak ni mutah 7 hari 7 malam tak bangun, baru tahu. Dia merasakan dirinya ada karamah, ada kemuliaan, dan dia sombong dengan amal ibadahnya. Bahaya tuan-tuan. Ya, semoga Allah menjaga hati kita. Ya, kadang-kadang kita tak sedar, kita kata gitu rupa-rupanya. Ya. Dia kata apa? Wa ammal akyas, ada pun orang cerdik pandai. Minal ubbad, minal pada kalangan ahli ibadah, mereka akan berkata sebagaimana para salaf berkata setelah mereka keluar daripada bumi Arafah. Arafah ni semua orang tahu, bila seluar lepas Arafah, haji tu Masya Allah, orang panggil hari tu Allah ampunkan paling ramai, Allah keluarkan hambanya daripada azab api neraka.
Aku kata kuntu arjur rahmah li jami'ihim laula kauni fihim. Dia kata aku berharap Allah merahmati semua orang yang berada di padang Arafah, walaupun kalau yang tak dapat tu hanyalah aku. Kalau tak dapat tu, akulah tak dapat. Aku harap semua orang di Arafah ni dapat rahmat Allah. Kalau yang tak dapat tu pun aku. Okay? Mereka tidak pernah sombong dengan amal ibadah mereka. Yang ketiga, sombong dengan nasab keturunan. Yang ni kita dah sebut dah tadi. Aku ni keturunan fulan, syekh keturunan Habib ke gapo keturunan Al-Hashimi. Al-Hashimi. Al-Hashimi ni Al-Hashimi palsu ni, tidak ori. Kalau hak ori tu tak apalah, ni hak palsu. Maknanya nama letak je. Cari keturunan tak sambung tak tahulah. Mungkin kita terputus. Sambung ke tak sambung tu Allahu taala a'lam. Tapi hidung kepeklah, tidak macam Syekh Ali Jabir rahimahullah. Baik. Yang keempat, al-kibru bil jamal, sombong sebab cantik. Berapa ramai orang sebab cantik jadi sombong. Sebab rupa jadi sombong. Dia sombong disebab rupa. Dia lupa rupa dia tu sebenarnya anugerah Allah. Allah boleh cabut dia kecantikan mereka bila-bila masa. Aktsaru ma yajri bainan nisa wa nahwihinna, ni paling banyak berlaku di kalangan wanita. Wa yad'u dzalika ila at-tanaqqus wath-thalbi wal-ghibati wa dhikru uyubin nas, yang membawa kepada melecehkan orang, memperlekehkan orang, mengumpat, menyebut keaiban manusia. Ni disebabkan rasa sombong yang ada dalam hati mereka. Yang kelima, takabur bil mal. Takabur disebabkan harta. Rasa duit banyak, tengok orang miskin. Wa aktsaru ma yajri baina arbabid dunya minal manasib wal matajir wa ghairiha fayastahqirul ghaniyul faqira wa yatakabbaru alaihi. Berasa duit banyak, tidur atas duit. Lepas tu tak perasa, tidak meraihkan perasaan orang fakir. Tak meraihkan perasaan orang fakir. Kadang-kadang orang yang kaya ni, kalau dia rendah diri, dia pun tak tunjuk macam mana dia sedekah kepada orang tu. Macam mana dia sedekah kepada. Jangan mikir rezeki tu mari daripada Allah. Saya ingat artikel yang saya baca semalam. Ada kisah seorang lelaki yang mana dia balik rumah dia tanya anak dia, dah solat ke belum? Isteri dia kata tak solat lagi, tapi anak-anak dah tidur. Kenapa dah tidur tak solat? Tadi anak-anak lapar, tak ada makanan. Jadi bila tak ada makanan, aku bagi air, suruh dia tidur. Dia pun tidurlah. Tapi suami dia kata, kejutkan mereka. Mereka belum solat. Isteri dia kata, kalau aku kejut, aku bimbang mereka bangun dan menangis kelaparan. Jawab si suami, urusan solat itu tanggungjawab aku. Adapun urusan rezeki itu adalah urusan Allah terhadap mereka. Bangunkanlah mereka. Urusan rezeki biar Allah yang tanggung. Lalu si isteri ni taat pada suami, dia juga bangunkan anak-anak dia, paksa mereka solat. Dia pun solat, yakinlah dia kata Allah Ta'ala akan jaga rezeki kita. Dia pun bangun solat dengan suruh anak-anak dia solat. Lepas habis solat, tiba-tiba ada orang ketuk rumah dia. Tuk ketuk rumah dia. Tiba-tiba orang bawa makanan banyak mewah. Dia kata, mai mana makanan? Dia kata, aku datang daripada rumah sana. Hari ni sebenarnya ada tetamu datang rumah aku, tapi bila dia datang, dia tak sentuh sikit pun makanan ni. Sebab ada pergaduhan antara aku dengan dia. Aku kata aku akan bagi makanan ni kepada siapa yang Allah kehendaki. Kaki aku berhenti nak berjalan. Aku bawa makanan ni sampai depan rumah kamu, tiba-tiba kaki aku rasa berat, tak boleh nak berjalan. Kata inilah tempat dia, aku ketuk dan aku bagi kepada kamu. Lalu suami tu kata, alhamdulillah, inilah janji Allah. Urusan rezeki ni urusan Allah. Kita hanya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong andai kata kita diberikan rezeki yang lebih. Kerana apa? Kerana sesungguhnya rezeki itu Allah Taala bagi kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki. Yang keenam, takabur dengan kekuatan. Tubuh yang kuat, sasa, rasa ada kekuatan,
maka dia rasa sombong dengan orang yang lemah. Sebab tu kadang-kadang penguasa ni, penguat kuasa. Kadang-kadang dengan orang lemah ni, cepat dia ambil tindakan. Walaupun orang tu sebenarnya salah dia kecil je. Mungkin boleh dimaafkan pun. Banding ada orang lain lebih besar kesalahan dia, tapi kerana kedudukan dia, kamu jadi takut. Tapi dengan orang miskin, orang kemain lagi kamu sombong. Jadi ini juga termasuk dalam sifat sombong. Yang ketujuh, yang terakhir yang disebut ni, ya, at-takabbur bil atba', takabbur bila ada follower ramai. Ramai orang takut nak tarik balik kesalahan dan kesilapan. Dia kata nanti apa pula kata follower aku. Bahasa kita follower lah. Bahasa barulah ni. Kat page ada 1 juta followers. Tiba-tiba nak kata, sorry saya silap salah mengaku gini-gini. Rasa benda tu tercabar, maka dia ada kesombongan, ataupun dia berdebat, dia rasa aku betul sebab tu aku follower ramai. Kamu tak betul, follower kamu ada berapa? Dia rasa sombong dengan followers. Jadi ini antara perkara-perkara di akhir zaman yang sangat kita bahaya, sebab setiap orang boleh cari followers masing-masing, tak kira dah, dengan benda cerdik pun dapat follower, dengan benda bodoh pun dapat followers. Jadi bila dapat followers jadi sombong, padahal konten dia meraban. Tapi akhirnya dia disombong dengan tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah menjaga hati kita. Ni. Dan kita kata ni pun adalah sama-sama kita doa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat sombong. Doakanlah saya, doakanlah para asatidzah kita, doakanlah semua saudara mara kita agar kita semua diberi hati yang baik, dibersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, diberikan dihiasi dengan sifat mahmudah. Mudah-mudahan hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tenang dengan berzikir dan mencari ilmu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk penyakit hasad tu kita kena sambung nanti kemudian hari lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasad minggu lagi satu lah.